السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النساء ayat 6 insyaallah. Surah An-Nisa ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Alhamdulillah. Ayat ni sampai ayat 10 daripada Suratun Nisa dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur seperti mana kita diperintah. Allahus Sami'ul Basir. Ialah senantiasa bersama kita, memerhati keadaan kita, mendengar bacaan kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat dalam Suratun Nisa memberi perhatian khusus kepada kedudukan anak yatim dan cara berihan harta anak yatim dan cara berihan harta pada umumnya, kerana An-Nisa selalunya dianiayai ataupun selalunya diberi tanggungjawab yang berlebih-lebih sampai rosaknya keluarga dengan sebab tidak beri hak yang sesuai kepada orang perempuan. Pada ayat yang dulu pada ni dia kata wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Di sini ulama ada banyak tafsir Ibn Abbas di dalam riwayat Al-Walibi. Dia kata jangan kita wi ke orang tino tu ataupun ke anak-anak kita tu semua harta kita, siapa kita tu diatur oleh dia. Kerana orang perempuan dia ada hak mengatur juga, tapi jangan sampai suami dia diatur oleh dia. Itu pun ada juga di sini kata la ta'mid ila malika alladhi khawwalaka Allah wa ja'alahu laka ma'ishatan fatu'tiyahu imra'atak wa banika fayakunu humul ladina yaqumuna alaik. Itu Ibn Abbas dia ada kecek. Mana kata orang lelaki ni kena boleh memberi sahaya yang besar dalam mengatur rumah tangga di sudut keuangan. Kita wi kepada dia guna dalam kerap yang tertentu, jangan sampai orang lelaki juga diatur oleh orang perempuan. Nah, nak duit kena duk minta ke dia sekut sehari dua kut sehari itu
satu perkara yang tidak betul dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau kita safih, kita masuklah orang yang tak cukup syarat, orang yang cedera, orang gapo, orang perempuan kita boleh tolong kita, itu lain pula lah. Itu adalah qarani fisik pula. Adapun qarani biasa tu, orang perempuan tu guna dalam bentuk yang munasabah dengan dia, hadiah, rumah tangga ke, kita orang lelaki suami tu jadi bebas cara nak guna, supaya dengan itu tidak termasuk dalam arti kata kita tu beri guna siapa tangga kata tidak terlalu bebas untuk kita nak jalan atau boleh belah tu dah. Nah, tu minta maaf ke retina, sebab retina pun dia ada tanggungjawab dia juga. Jadi kita wikrak tanggungjawab anak nak duit ke anak, wik dia wik ada sebagai boleh tak ada apa tu. Adapun diri kita sendiri tu dia ada sebahagian daripada kuasa. Nah, tu dia. La ilaha illallah. Wa kun antal ladzi tunfiq alaihim fi qiswatihim. Naklah kamu tu menjadi orang yang nafkah ke atas dia, atas isterimu, atas anak-anakmu. Jangan jadi isterimu nafkah kepada kamu. Lebih-lebih lagi mung tak ada hasil yang masuk langsung. Kau teruk lagi. Kalau mu ada hasil yang masuk mu kepada orang isteri suruh berihan duit pun, itu pun tak apa bagus dah. Nah, kalau kita tak ada hasil yang masuk langsung orang lelaki, orang perempuan ada hasil yang masuk, kau jadi balik aku, itulah dia jadi songsang dalam pentadbiran rumah tangga. Nah, maka Islam dia beri jagaan situ. Tapi lalu tu dia suruh warzuquhum fiha waksuhum. Naklah kamu beri rezeki padanya, dan naklah kamu tu beri pakaian padanya. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan mengkecek dengan dia kecek yang baik. Nah, kalau tak ada duit kecek molek dengan dia, jangan bekai dengan anak isteri, tak boleh. Nah, bekai dengan anak isteri tak boleh. Kita tu jadi cakap baik-baik dengan dia. Benda ni lebih payah daripada nak beri rezeki lagi. Warzuquhum tak ada payah mana, waksuhum tak ada payah nak waqulu lahum qawlan ma'rufa ni payah. Kecek dengan anak isteri ni baliknya nak kecek tak molek dengan anak isteri. Nah, isteri kecek tak molek dengan suami, suami kecek tak molek dengan isteri, kecek tak molek dengan anak, kecek tak molek dengan ibu dan sebagainya, anak dan sebagainya, nak duit daripada ibu minta pesing supaya dengan orang yang tidak ada akal, maka itu adalah rusak dalam rumah tangga bila tak ada qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa ni penting dalam susunan rumah tangga. Nah, susunan rumah tangga antara suami isteri, antara anak dan ayah, antara anak dan ibu, antara ibu dengan ayah dan sebagainya. Qaulan ma'rufa ni kewajipan daripada suami itu cakap baik dengan anak-anak dia, cakap baik dengan isteri-isteri dia, supaya kalau balah mana pun dia tak cukup semacam duit tu. Tak ada orang hak cukup duit dalam dunia ni, walau setara mana kaya dan banyak duit pun. Nah, dia kena tak cukup sama. Bahawa tak cukup itulah nak mari pairnya, nak berkecek tu huduhnya, nak bergapanya, hasil tu bahaya dah. Lalu itulah Allah Ta'ala sangat tahu akan perihal umat manusia ni. Allah Ta'ala beri tu kena atas sendi-sendi hak sungguh belaka dah Allah Ta'ala beri tu. Nah, kerana tak ada pelak gapa, sebab Allah Ta'ala tu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala tu sangat-sangat mengetahui dengan barang dalam dada dan tabiat manusia yang semula jadi dia tu. Lalu tu kalau ya warning gapa-gapa tu cek barang tu ada. Kalau tak semua manusia pun sebahagian besar daripada manusia tu ada sifat tu. Oleh itu maka kita kena terima ayat yang kelima dari segi barihan, catkan duit pitih dalam rumah tangga serta dengan akhlak yang baik. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kecek molek dengan anak isteri dah, insya-Allah taala dah. Itu usaha tengok. Barang ni barang yang kita orang Melayu ni kadang-kadang banyak selisih dengan ayat-ayat Allah Taala tu, banyak selisih. Lalu tu kita pakat mari jadi duk dalam ayat yang kelima dalam cara nak berihan duit pitih. Lepas tu tingkah laku kita dengan anak isteri di sewaktu kita tu tak erak nak layan semua kehendak dia tu, kita kecek molek dengan dia, beri penerangan yang baik kepada dia. Itulah sebab harta tu qiyaman dia panggil. Satu maknanya dasar hidup harta ni, pacai samkan. Pacai ciwi hak samkan sekali. Iaitu selain pada akidah yang baik, agama yang betul, ialah harta yang berkat.
menjadi qiyaman li ma'ayishihim, ma'ayish dia, cara hidup dia, wa salahi dunyahum, dan eloknya susunan dunia tu adalah terikat kepada harta yang kita pandai berihan. Bukan harta banyak kita berihan cara banyak, harta sikit berihan cara sikit. Harta sikit dan banyak tu tak ada jadi sangat penting daripada berihan yang betul. Berihan yang betul tu lebih penting daripada harta sikit dan banyak lagi. Jadi Allah Ta'ala sini cara berihan, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum. Cara tadbir rumah tangga dari segi anak-anak, dari segi harta. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katalah kepada mereka itu akan sebagai perkataan yang baik. Jangan kita kata kepada dia tu sebagai perkataan yang apa dia yang betul. Tu makna qawlan ma'rufa juga ada setengah tafsirnya. Mana kata perkataan yang betul, mungkin cek kepada dia. Kalau duit kita tak ada, kita royak kata kita nanti dulu bulan depan, kecek betul-betul. Jangan kita kecek benda yang salah dengan dia, jangan kecek dengan benda yang bohong, benda yang boleh mematahkan hati dia, tapi mesti menyuburkan hati dia dan sebagainya. Minal birri wassilah, dia kata. La ilaha illallah. Wabtalul yatama. Ni ayat seterusnya sakut dengan anak yatim pula. Belum berdatu tu sakut dengan keluarga saja pun tak apa dah. Di sini anak yatim pula. Suruh kita tu uji dalam bentuk nak tahu tengok dia tu boleh dagi nak mentadbir duit pitih dia sendiri. Learning kalau kita jadi wasiyul yatama. Ausiya ni makna kata orang jurucara anak yatim. Sama ada ibu ataupun pak saudara ataupun tok atau apa siapa pun tak kira lah. Ataupun hakim kah, ataupun orang yang diserah oleh bapak dia sebelum mati, atau kalau aku mati mu tengok anak-anakku dan sebagainya, dikatakan wasi balah tu. Wasi ni kena duk tengok sama perekat kesubur anak yatim tu. Itu dia panggil wabtalul yatama. Bukan siapa kena duk sok banyak-banyak tu, dak perhati tengok akan tikah laku dia tu, dia panggil wabtalu balah tu. Tu dia. Dari segi akal dia dan agama dia, dua perkara ulama wak tafsir sini. Segi akal dia cerdik setara mana, agama dia boleh jaga akal dia setara mana. Yani fi uqulihim wa adyanihim. Itu makna katanya. Iaitu kita kena sikit-sikit sekali duit ke dia, tengok dia tadbir pandai kena nampak, kata boleh harap tak ada apa, habis anak dia. Hingga siapa dia kata hatta idza balagun nikah, hingga apabila ia tu sampai kepada peringkat balik dah lah. Balagun nikah ni orang siapa pada umur boleh nikah. Orang balik ni orang nak nikah dah lah. Orang perempuan kalau ia balik tu ia rasa malu dah kat orang jatuh. Itu makna kata ada perasaan malu tu, makna kata balik dah tu. Lelaki pun seperti juga. Ada perasaan dia tu nak kepada orang tina tu, dia panggil balik. Pada tu dia panggil balik. Balik-balik makna sampai kepada perekat yang dia tu baluk pawak. Tu. Lalu tu apabila sampai situ, memperhati tengok, kalau sampai situ dah, fa in anastum, jika kamu tu berasa tenang hati dah, minhum, daripada mereka itu, dari segi rusda, dari segi apa dia, salah dia, dari segi agama dia tu, dari segi baik agama dia tu rusda, kecergasan agama dia tu, apabila sampai situ gak, hendaklah kamu terpecahkan batas mungkin ada sekat duit dia tu, kena lepas duit dia lah. Kebun-kebun dia muak jadi nama dia ke, ataupun muwi serah dia cara ke, tak ada gapar lah. Apa dia tu rusda dah, dia sampai pada peringkat yang baligh, yang cerdik, yang boleh menjaga anak diri dia sendiri dah. Dah gitu. Tu fadfa'u ilaihim amwalahum,
naklah kamu tu serahlah kepada mereka itu akan harta-harta mereka itu dengan jalan dia tertentu lah. Nah, la ilaha illallah. Nah. Wala ta'kuluha israfa. Jangan kamu makan akan harta anak yatim dengan keadaan melampaui secara tidak hajat. Patu makan beseng orang panggil tak ada kira, makan tak ada kata kita ambil sekadar hajat kita tu, Islam tak ada marah lagi. Nah, tu. Tapi kalau makan lebih pada hajat kita, ambil wak begotu, ambil wak barang yang tidak menjadi satu hajat, sekadar benda yang keperluan umum, tak ada hajat benar-benar. Ni kalau dalam masalah maqasidus syariah, dia bagi keperluan hidup ni kepada 3 keperluan. 1 keperluan darurat, 2 keperluan hajat, daruriyat, hajiat, dan 3-nya keperluan kamaliyat, yang panggil kesempurnaan. Sepertinya ada benda-benda yang kesempurnaan, ada dah kenderaan yang buruk-buruk tapi beli hak baru untuk nak jadi sempurna, tu yang panggil kamaliyat. Kamaliyat. Itu ada setengah ulama dia kata wala ta'kuluha israfanin, lebih pada hajat daruriyat, yang panggil israfa dah. Lebih pada hajat daruriyat, sekadar kata nak segar, nak hidup demo untuk nak bela naik ating, makan minum harian, tu sekadar makan upah tak apa. Sini halus, Allah Ta'ala apa orang halus. Lakyat betul, lakyat on betul ni. Jangan kamu makan harta anak yatim tu, haning itu amwal al-yatim tu. Israfa, hal keadaan gapa dia melampaui. Israfa tu makna melampaui, lebih pada keperluan lah, dikatakan israfa. Wa bidara. Makna bidara ni kalau kita kacak gak makan peseng bimai takut kena duit dia banyak-banyak makan habis-habis sikit. Tu bidara, makan banyak-banyak sebelum ya nak balik, nak uih harta dia klik. Tekah dia tak balik, makan sudah. Tu dia panggil wabidara. Tu tak betul lah tu. Jangan makan mana mubadarah sebelum daripada balik mereka itu, jangan masa. Makan peseng melampaui, dan makan peseng orang panggil nak ambil periap waktu mana anak tak balik lagi, anak yatim tu lah. Jangan sama sekali. Itu anak yatim, harta anak yatim kena jaga itu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang dia tu kaya dah, harta dia tak ada berhajat pada anak yatim dah, raidai dia tu banyak dah, maka hendaklah dia tu jangan ambil duit anak yatim, jangan makan harta anak yatim. Allah Ta'ala tahulah setara mana ghani seorang tu. Kalau dia kaya, Allah Ta'ala kata tak sama makan lah harta anak yatim. Kesian ke dia tak ada, dia adanya tu yang mak pak dia tak ada tinggal dah. Tapi wa man kana faqira, dan barang siapa fakir ni orang miskin, nak 10 kok boleh naik kok, boleh 7 kok sehari. Keperluan dia, hajat dia 10 kok sehari, tapi dia cari duit boleh 4 kok 5 kok, dia panggil fakiran. Nampak tak? Falyakul, fakiran teruk. Di si mazhab Syafi'i enggak, fakiran teruk. Sebab Nabi tak biasa minta jadi orang fakir. Nabi minta dia orang miskin. Miskin ni ada reda banyak sikit pada orang fakir, dalam banyak-banyak apa dia faham yang ulama. Jadi fakir ni kandan dia tu, orang katsun dia tu teruk pada apa dia orang miskin lagi. Dan barang siapa yang fakir, falyakul bin ma'ruf, maka naklah dia makan harta anak yatim dengan jalan molek. Boleh makan jalan molek. Hani halu, yawi halu. Supaya tidaklah kita tu jadi telajak. Tak ada telajak. La ilaha illallah. Satu hari itu seorang lelaki tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata laisa li malun wali yatimun. Aku tak ada harta, tak ada duit, hasilnya tak ada, tapi aku ada anak yatim. Nabi kata kul min mali yatimika ghaira musrifin
wala mubazzirin wala muta'assilin malan wa min ghairi an taqiya malaka atau tafdiya malak bimalihi. Maksudnya ni hadis yang dikeluarkan dia oleh Imam Ahmad juzuk 2 muka 215 216. Maksudnya Nabi jawab pada orang yang hidup merayuha, kata dia tak ada duit tapi ada naik yatim. Makana tu mana duit naik yatim dah. Dia kata makanlah duit anak yatim dengan tidak borah, tidak bazir, dan tidak jadi nak jadi apa dia melampaui, dan tak kena bayar dah memakai, tak kena bayar apa dah, tak kena mai duk tukar harta mu dengan harta dia dak. Itu hadis tu jelas. Sebab ini apabila kita makan harta anak yatim ni, ada setengah pendapat kata kalau kita darurat ambil makan dulu, supaya kita darurat ambil duit orang lain makan dulu tu, padahal makan duit orang tahar dah. Nah, darurat kena makan duit demo ustaz, misalnya nyo demo ke ambil makan darurat. Ai tak ada langsung. Lepas tu kita kena bayar ke dia lah. Begitulah. Ada setengah pendapat, dua pendapat ulama. Waktu kita berhajat tu makan boleh tak ada khilaf, tapi kena bayar ke tak? Lepas pada kita senil tu bayar ke tak? Kalau kita susah kita ambil duit yang makan, baru kita senil kena bayar klik ke tak? Itu dua pendapat ulama. Pendapat pertama kata tak kena bayar kelik dah. Itu pendapat kebanyakan daripada Ashabus Syafi'i. Dia kata itulah lebih kena. Nah, bahawa kita kaya, tak kena bayar kelik dah. Waktu kita ambil hadiah sesak, kalau kita sesak kita makan dia habis banyak mana pun, dan bahawa kita kaya tak ada kena bayar kelik. Itu tapi syarat kita makan pada-pada lah. Sekadar kata pada 5 kek sudah sah ambil 6 kek, amalah balas tu. Cuma benarlah makan harta anak yatim sahabat. Tuhan wari tali aci raik dah buku anak harta anak yatim. Harta anak yatim ni itulah Tuhan wari sebagai contoh kepada penggunaan harta pada umumnya. Tu dia. La ilaha illallah. Lalu tu dia kata tak kena bayar. Sebab dia kata Nabi pesan kata, mung makanlah dengan tak ada kena bayar. Saat ni hadis saat ni lah. Tak ada kena bayar dah lah. Dengan harta mung klik apabila kamu tu, ngapa dia boleh kaya atau ada harta lepas pada mung makan duit dia tu. Makan ni atas dasar upah. Atas dasar upah. Sebab tu tak kena bayar klik supaya kita makan upah pada anak orang tu lah. Yang anak yatim ni, kalau kita nak kira agak, kewajipan atas kita pera dia, tapi duit tak ada kena sara kalau dia ada. Jadi kita boleh makan upah, ambil duit dia tu, upah kita sebulan-sebulan sekadar, sudahlah. Jangan menjadi lebih daripada ramai-ramai orang makan upah. Harta dia ambil sekadar tu. Kalau pak dia tinggal harta raidai, boleh kita ambil sekadar tu, upah, makan upah, tak kena bayar kelik. Pendapat yang keduanya, boleh ambil, tapi berkaya pada tu kena hantar kelik pula. Kena hantar klik dia, ambil inyak habis bayar klik. Itu pendapat yang kedua. Sebab pendapat yang kedua ni daripada kumpulan yang mengatakan bahawa harta anak yatim serupa dengan mayat, serupa bangkai. Makan waktu darurat. Kalau tak darurat tak boleh makan bangkai. Seperti darah ya banding, seperti darah. Boleh makan waktu darurat benar-benar. Atau harta anak yatim seperti Asy-Sya'bi, dia tu pendapat dia belah tu lah. Lalu itulah dua pendapat ni banyakkannya. Kalau mazhab kita ya terjah pendapat pertama mazhab Imam Syafi'i. Dia kata makan boleh, tak ada kena bayar kelik. Tapi dalam qadar yang tertentu, jangan lebih daripada biasa orang makan gaji, makan upah pera anak. Kalau nak atas halus ke orang duk pera anak, orang halusnya anak, kita ambil duit nak atas duitnya tu. La ilaha illallah. Benar-benar seperti ini benar halus. Mestilah kita sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap masyarakat ni kena ambil peduli anak yatim. Ibu-ibu khususnya boleh makan harta anak yatim.
atas jalan makan upah para anak yatim boleh, tapi dalam kadar yang tertentu oleh orang para anak ni berapa kok sebulan kita ambil sekadar tu hak habuan kita, lepas tu untuk jamu dia tu ambil duit dia lah, beli pack dia, beli berapa dia tu ambil duit dia kalau dia ada duit. Kalau tak ada duit kita tu baik tu molek lah. Sebab ana wa kafirul yatim. Nah dia panggil apa? Kahadha, seperti mana aku dan orang yang mari duk bela anak yatim seperti tangan jari ibu dengan jari tengah. Nah, maknanya duduklah syurga sekali. Rapat aku dengan orang para anak yatim, terutama orang perempuan yang menjadi ibu pada anak-anak yang suami yang meninggal. Bila apa dia ada peluang tu buat baiklah pada anak yatim sebanyak mungkin. Kerana orang belah tu dapat sabit pada satu hadis yang hasan mengatakan bahawasanya seorang perempuan yang duk berebut nak masuk pintu syurga dengan Rasulullah SAW, Nabi kata, akulah awal-awal orang masuk syurga dalam semua manusia dalam dunia ni. Dengan segala nabi-nabi lain tu tak ada masuk syurga lagi. Mula-mula orang buka pintu syurga ialah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Celah-celah dia duk nak masuk pintu syurga mula-mula tu, orang tino mari seorang, mari duk bubuk nak masuk syurga dengan dia. Nabi kejut. Apa dia ni? Siapa ni orang tino ya ni? Kalau kata Nabi bukan cerak orang Nabi, tak ada orang tino. Nah, nak mari bubuk tamneng nak tinggi pada dia. Lalu dia tanya, "Malaki wa apa mung ni hai orang tino? Mu mari duk apa kau ni? Man anti mung ni pia?" Lalu itulah dia jawab, dia kata, "Aku ni adalah seorang perempuan yang penuh masa aku hidup dengan duk pera orang anak-anak yatim. Aku ni orang perempuan yang aku ni penuh masa aku duk pera anak yatim ketinggalan suami aku." Tu situ tengok. Tapi syaratnya jangan syirik dengan Allah Ta'ala lah. Jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Dosa syirik sah ni Tuhan tak apa dosa syirik sah. Hak dosa lain barangkali Tuhan apa belaka lah, insyaAllah Ta'ala. Dosa hak agak Allah Ta'ala sanggup nak apa untuk, insyaAllah terapa belaka dengan sahabat kita buat baik pada anak yatim. Itu kelebihan para anak yatim. Dengan sungguh hatinya, dengan duit sendirinya, dengan segala masalah yang kita kena duk selesainya anak yatim ni Allah, terutama zaman ni macam-macam kedudukan masyarakatnya. Lalu itulah susah para anak yatim dari satu masa pada satu masa. Anak ni dengan mak ni ya terhak ya. Gamlang mak ni cara para ke anak ni terhak. Tetapi walau bagaimanapun apabila ayah dia tu diambil oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada ucapkan wi kekuatan pada ibu dan cara bercara kepada anak dengan cara yang khususi pula kalau kita niat yang baik. Itu kelebihan orang para anak yatim. Hak ning warning atau jaga Allah Ta'ala jaga tak sewi krop kru anak yatim ni rusak. Dalam Islam ni sangat berat kepada setahaban krop kru. Setahaban krop kru ni wari satu surah, suratul Nisa. Cara hak keluarga belaka lain. Cara hak keluarga belaka. Dan cuma lagi tak ada pia mari duk gunakan ayat-ayat ni secara terperinci baik. Tak ada pia duk guna secara terperinci. Jadi ayat jadi terbiar. Kita jalan cara kita, biasa kita tak ada biasa duk buka baca ayat Quran, duk wasa awak perhati, duk wasa insaf diri dan sebagainya. Umar radhiyallahu anhu, dia cara harta semua harta tengah ni, dia kata, "Inni anzaltu nafsi min hadzal mal." Mana harta Allah lah, harta tengah baitul mal. Siapa nak merintah harta tengah, harta baitul mal, maka marilah dengar nasihat Umar. Umar kata, "Aku jadikan diri aku daripada harta balah ni, harta kerajaan baik. Harta apa dah harta baik tengah tak ada tuai. Kong kelang seperti harta anak yatim yang kuat." Kita nak kepada walil amri, kita faham belanja harta tengah ni jangan buat sedak sangat. Sebabnya benda tanggungjawab dua kupai sama sekut harta tengah ni harta Allah. Al-mal malullah, harta ni harta Allah. Walau duklah kocak kita, walau kita milik pun sama telah barang tengah. Barang hak sekolah ke, barang hak sejik ke, barang hak kerongkan wakah tu, kerongkan wakah ni
Semua tu barang tengah belakang. Umar dia guna barang benda-benda belah ni supaya guna barang-barang anak yatim, guna dengan beringat. Padahal dia Amirul Mukminin, nak sang tu baik berapa juta boleh ya Amirul Mukminin. Tapi Umar ni orang halusi pakai harta tengah. Sebab itulah kita tu sebut kata kita orang bermarah, orang wi amanah berihan harta tengah. Jangan he tok meneh, he tok imeh, he tok guru, he ustaz, he mudir, he pucakan, he obata. Nah, jaga. Jangan bahawa kita tengah tu pakat sedap nampak makan. Nah, tak ada wasa kata tak ada luar tu ni dah. Tak ada luar tu kat makan. Sedap kata sudu lah. Nah, sebenarnya tak kena. Tak kena. Nah, sebenarnya tak kena. Kita kena guna harta tengah dengan cimak. Sebab harta tengah harta Allah. Bila tak ada tuai, maka itu adalah milik Allah. Kalau ada tuai lagi malullah. Padahal kacak kita, harta kita cak cerak, motong cak cerak boleh 4 kilo ni apa, 400 kok misal. Harta kita cak cerak. Tapi itu dia kata malullah, dia kacak baju entah. Nah, suruh beringat juga, jangan bazir juga. Kalau bazir itu ikhwanus syaitan lagi. Bagaimana kita pakai harta tengah? Golek kita kalau harta kita tak bazir belah mana? Bah harta tengah golek nak bazir. Hei tok imeh, hei tok guru, hei. Nah, ketua-ketua semua tu tolonglah beringat pakai harta tengah. Jangan pakai jalan bazir. Pakai tam semkuan pada ya. Jangan jadi lebih. Nah, Umar dia kata aku jadi inni anzaltu nafsi min malillahi bimanzilati walil yatim. Itu satu hadis. Nah, hadis ni isnad dia sahih. Nah, tu. Kalau aku berhajat, aku ambil ya tu. Kalau aku wasa muda, aku tolak lagi, aku tak say. Nah, kalau aku ni ada kekayaan, aku tak ambil duit tengah. Masya-Allah sungguh Umar ni. Nah, ni Ibnu Katsir wa'ri perihal Umar berihan harta tengah supaya dengan dia berihan harta nak yatim. Nah, sebagai bab pemerintah ni, bab keadilan ni, kita kena baca sejarah Umar banyak pada orang-orang lain. Orang lain adil juga, tapi dia tu hala kena keras sikit buku adil. Nah, hala keras je. Siapa waktu yang dekat nak mati, dia tak ni orang jadi ahli syura dia untuk nak pilih orang lagi ke datang pula jadi Khalifah Ar-Rashidin. Dia pilih ni orang tu orang-orang sedap-sedap belaka. Lepas tu ada seorang nama Sa'ad. Kena orang-orang dengan dia, pupu payah dia itu. Puak gedabah, puak apa, puak yang Nabi jamin masa ahli syurga tak ada hisab dah. Dia tak ada boh lain orang tu. Habaq dia kena orang dengan dia. Takut jadi dia tu. Lah tu Umar dia kira sungguh-sungguh. Umar dia kira. Nah, Umar dia kira. Abdullah ibn Umar ni terkenal dengan ulama. Nah, ulama payah Abdullah. Kalau kita nak kira kata ulama kering, ialah Abdullah. Ulama hak nampak atau tamada mudah-mudah, Ibnu Abbas. Ya dua kaidah zaman sahabat dulu. Ibnu Abbas ni pasti mudah-mudah. Abdullah bin Umar ni pasti payah. Nabi wa'lah nolah tu. Nah, Ibnu Abbas ni orang mudah-mudah. Ibnu Mas'ud kau mudah lagi. Ya orang panggil Pak A dia tak serupa dah di kalangan sahabat. Nah, Pak A perangai sahabat itulah pecah ulama kepada dua kai. Hak ni nasi, hak ni orang panggil apa dia? Maqsidi. Tu. Hak ni teruk nas. Tak. Hak ni teruk apa dia? Apa maksud daripada nas ni? Ambil maksud dia. Tu dua-duanya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi hukum kepada orang yang Allah Taala Nabi suruh pergi semaya asar di Bani Quraizah. Mung jangan semaya asar mereka di kampung Bani Quraizah. Maka pergi nak masuk nak masuk ngorek. Setengah berhenti tengah jalan semaya, setengah tak semaya mereka sapa Bani Quraizah masuk ngorek baru semaya atau dekat ngorek baru semaya. Klik merayu hak kepada Nabi ya, tak kedua-duanya betul. Nah, hak ni faham nasi, hak ni faham qasdi. Qasak qasak kata gi banyak. Kalau tak ada semaya tengah jalan tak apa, tapi jangan duk main-main. Tu Nabi wak gapo nak ispak. Hak ni kata dak Nabi segi semaya dak ni.
Walaupun habis masa pun semua ada Nabi suruh lah ni. Nasi apa panggil. Tu ada Nabi terima belaka, orang turut nas pain pun terima, orang turut maqasid pun terima. Itulah tubik mazhab Hanafinya. Hanafi ni balik maqasid ni banyak Hanafi. Otak sah, mari duk qiyah kat tu qiyah kat ni. Nah, orang nasinya Imam Ahmad, Imam Malik, Syafi'i ni kata-katanya dia dua-dua. Itu dia antara kelebihan Syafi'i. Nah, orang nasi pun kuat, fahmi dia pun kuat, fahmul maqasid. Nah, walau bagaimanapun kita orang Syafi'i ni kena kecap belah tu banyaklah. Nah, kelebihan Imam Syafi'i ada pada banyak, padahal kelebihan imam lain pun banyak juga. Super. Kalau 3-4 orang tu sama-sama nak kata muat kau tak boleh belakang. Nah, tu dia. Saya nak pesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua umat Islam, siapa dia bertanggungjawab kena duk berihan harta tengah, marilah ambil contoh Umar berihan harta tengah seperti mana berihan seorang wasi kepada harta anak yatim. Nak beringat-beringat makai pada-pada. Nak makai pada-pada. Nak makai, nak kata sudu jajaran boleh, tapi pada-pada. Nah, nak pergi situ, pergi sini, pada-pada. Jangan jadi nampak boroh. Awak bukan duit kita pakai boroh. Lebih-lebih lagi kalau nguk banyak. Oh, kau sedap pakai boroh. Sebenarnya tak kena belah tu. Nah, kalau kita pakai supaya umat belaka, majulah umat Islam. Maju umat Islam. Ya duk tak maju ni bukan di rakyat, di pemimpin. Pemimpin berihan tak kena, lepas tu wak rakyat tak terbaik. Nah, kalau dia berihan kena, tapi dia tu nak terbiah rakyat wisupa dengan kandak dia tu tak terbaik. Tak tu duk jadi lalang sangkum lah ni. Nah, orang berjaya-berjaya dalam dunia ni kita tengoklah tu. Diri dia sendiri dia straight. Lepas tu dia wak orang wisupa dengan dia atau jadi dekat-dekat dengan dia. Jaya umat tu. Sama ada negeri Jepang, negeri mana tu, dia jaya. Bila dia wak sungguh, dia sangkon tu baik. Kita ni kadang-kadang kita wak jaya lagi boleh lagi, tapi nak wak orang tak tu baik pula dah. Nah, hak tu ya payah juga. Sebab tu maka sesuai dengan kita lalu ayat anak yatim, patut ulama wari mengenai dengan Umar mari berihan harta tengah supaya dengan berihan harta anak yatim, maka marilah kita pakat takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dia kata wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Nah, yasta'fif ni makna katanya bersih diri. Tak usah pergi ambil lah harta anak yatim kalau kaya. Hei ibu, kalau ibu ada duit dah, tak usah ambil harta anak yatim. Nanti wak beli baju dia, beli susu dia, beli makanan dia, sudahlah. Nah, kita ni tak sampai gaji lah. Nah, kalau kita ada harta kok yang lain masuk dah. Tu dia kata falyasta'fif. Wa man kana faqira dan barang siapa yang adalah di kalangan mereka itu puak-puak aulia dia, fala wasi dia panggil wasi boleh, wali boleh, waliyul yatim atau wasiyul yatim boleh. Nah, tu dia falyakul bil ma'ruf. Yang sebaik-baiknya. Nah, kerana asalnya kalau orang tak nak kena mengena apa, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Kalau siapa balik tak apa, ya duit kita, ya jamu kita tak apa. Kalau dia balik dah, ya tasarruf duit dia. Nah, ya nak kemek dia senyap anu ikut dia, duit dia. Nampak tak? Tu dia. Tu tak apa. Tu dah. Siapa yablugha asyuddah. Yablugha asyuddah. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik sekali sehingga sampainya kepada umur balik anak yatim. Kalau umur anak balik tak balik lagi, kena beringat benar-benar. Lepas tu dia pun tak panggil yatim dah lah. Lepas pada balik tu habislah kerak yatim. Tak ada kena panggil anak yatim lah. Nah, lepas pada tu juga. Nah, tu dia. Lepas pada tu dia katakan lagi ayat Quran ni. Molek sungguh ayat Quran ni, masya-Allah. Dia tak ada lepas sikit buk kita duk mikir sendiri. Dia mai tak garis saya belaka. Kita payah juga nak gamuk bagai-bagai lah ni. Apa kita tak tahu. Allah Taala mai tak garis saya belaka. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, maka apabila kamu tu memberi kepada mereka itu akan harta-harta mereka itu, mui serah dia belaka dah. Nah, kena waklah no. Apabila kamu mui fa ashhidu alaihim, maka hendaklah kamu tu
saksi ramai-ramai ke atas mereka itu, katanya Pak Cik jadi waliul yatim ni serah dah harta semua kepada bekas anak yatim. Bukan anak yatim lah, dia terima duit boleh meratah diri ni, dia panggil bekas anak yatim, adil anak yatim. Dia tak ada anak yatim dah, dah ada balik, nampak tak? Pak Cik serah dah wak sing tangi, kalau boleh sepanjang melan ni enggak, dia ada back fork penuh. Katanya Mahmud bin Yusuf anak yatim ini terima duit dari Pak Cik yang jadi wasi dia nyak ni, sign nama siap tu pada fashhidu fa ashhidu alaihim. Takut jadi buku balah di antara Pak Cik dengan anak yatim yang dia belah. Tengok Islam ni tak usah tinggal sikit buk pitu-pitu yang agak tersyaitan nak masuk tu, terus tinggal ada tu katut itu dah wak surat saksi. Nah, alaihim fashhidu alaihim, kata setengahnya maksud fashhidu alaihim sini ni mana katanya naklah kamu tu perhati-perhati dia, turut-turut tegar dia, fashhidu alaihim jugalah tu. Nah, tapi lebih makna kepada fashhidu alaihim ni maknanya saksi ke atas dia. Nah, hadza amrullah lil awliya an yashhadu ala al aitam idza balaghul hilm hulm wa sallamu ilaihim amwalahum lialla yaqa' min ba'dihim hujud wa inkar lima qabadahu wa tasallamahu. Jadi supaya tidak jadi timbul eka lagi nama anak tu kata, Pak Cik tak serah lagi harta hamba, ayah hamba tinggal kamu. Dah ada saksi lebih ni surat ni. Tu Islam tu jaga. Nah, jaga takut perangai-perangai rusak mari tu, siapa nak timbul angkara, lalu itulah dia peluas situ. Itulah ulama tafsirnya. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah. Allah, takutnya ayat-ayat lah ni, ayat terhib ni. Dan cukup Allah Ta'ala tu sebagai orang jungi ya. Lepas tak lagi wali anak yatim, lekat buku anak yatim tak. Kafa billahi hasiba, haluh Allah Ta'ala ni. Ya boh dia warning di akhir dia kata cukup Allah Ta'ala sebagai duk kira. Pak Cik ni pakai harta anak yatim lebih ke kurang ke, masuk dalam orang tak belanja anak yatim ke, atalah mana. Allah Ta'ala kira belakang lah tu. Sekut dua kut hasib, Allah Ta'ala kira. Hasib ni orang panggil, nah, orang panggil apa dia, banci, naik banci dah. Orang juga kira, orang juga kira hasib. Nah, wa kafa billahi muhasiban wa syahidan wa raqiban ala al-awliya fi halati nazarihim lil aitam wa halat taslimihim lil amwal. Hal hiya kamilah muwaffarah muwaffarah atau manqusah mabkhusah mudakhalah. Nah, jadi Allah Ta'ala ni kira dia serah habis sungguh kedak kita ni atas. Ada lagi saki baki. Oh, cara sendiri Tuhan kepada anak yatim ni. Cara ya turun cara, maksudnya ambil peduli sendiri, aku duk kira sendiri kata. Sebab pak tak ada ni. Kalau orang ada pak ni serah pak dia. Nah, pak tak ada ni Allah Ta'ala cara sendiri. Pak Cik duk cara anak yatim, aku duk tengok ni, mung duk hisap belah mana, duk kira lah harta dia. Harta dia ada 500,000, murid dia 300,000, 200,000 duk mana. Misal. Semua tu Allah Ta'ala mai duk kira belakang. Wa kafa billahi hasiba. Allah. Betilah kalau terkedai kita rasa kita duk cara nak yatim tak betul tu, beti. Sebab Allah Ta'ala mengira sendiri. Surah sakut pak dengan suratul suratul Nisa ni hari tu, innallaha kana alaikum raqiba, bab keluarga dah. Jaga muat membarihan keluarga lah mana. Allah Ta'ala ada raqib. Raqib ni cara. Pak ni hasib. Kira buat lob kunhan pula dah. Nah, hasibah ni baik kira halah-haluh. Tinggal pokok lagi, mu makan pokok berhak sungguh kedak mu nak makan senyak ni. Tu ya kira belakang. La ilaha illallah. Marilah kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah takut pada Allah Ta'ala. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Itulah ada satu sahabat hadis sahih. Rasulullah SAW dia kata kepada Abi Dzar, ya Aba Dzarin, hei Aba Dzarin, inni araka da'ifan. Aku nampak mu ni orang da'if. Orang mudah-mudah, orang tak ada jadi halusi. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku kasih nak jadi mu ni
jadi supaya dengan aku lah. Bagi aku kasih pada dia aku nak ilmu kata supaya dengan mung lah. Kasih pada mung supaya kasih pada aku lah. Nabi kasih pada Abu Dzar. Allah sallallahu alaihi wasallam sedak jadi Abu Dzar wetan ni. Nabi gapo dia tegah kata dia kasih pada Abu Dzar. La ta'ammaranna ala itsnain. La ta'ammaranna ala itsnain. Jangan kamu tu apa dia menjadi amir ke atas dua orang sama sekali. Wala taliyanna malal yatim. Dan jangan kamu tu apa dia duk cara kepada harta anak yatim. Muasaf dalilah harta anak yatim. Muradai. Tu. Itulah Nabi tu dia tengok orang tu baik, orang lah ning dia suruh ganing, orang lah ning suruh ganing. Dia boleh hadiah Abu Dzar ni orang bawah ke, orang mudah-mudah ke, orang tak ada cakna mana ke. Tapi dia kasih. Tanda kata Abu Dzar ni orang juh. Nah, tapi dia ada sifat kelemahan di sudut kepimpinan tu. Nabi baca tu baik kata Abu Dzar tak boleh dia pemimpin. Tapi orang juh, orang straight apa. Nah, tu. Jadi setengah daripadanya tak sewa jadi wali pada yatim. Abu Dzar saya di wali pada yatim. Tanda kata bahaya kalau kita orang yang tak benar-benar. Oleh itu maka marilah kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hadis sahih Muslim lah pasal ni nah. Hadis sahih Muslim. La ilaha illallah. Kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Allahu akbar, nasiban mafruḍa. Maksudnya ini sebagai nak mengatasi orang-orang dulu ni, orang musyrikin dulu, agama-agama belum Islam hari ni. Selalunya orang Tino ni bahagia orang yang apa orang yang tidak dapat hasil yang sebenar kepada dia, orang siap priap. Nah, orang siap priap semua orang Tino. Islam ni wari tak orang Tino siap priap ni orang ayat satu ayat kah. Patutnya ulang dua kali, serupa ya. Padahal kalau ayat saw pada dah. Nah, tak boleh makan saka orang Tino zaman dulu tak ada makan saka. Belum Islam hari orang perempuan tak ada sistem makan saka. Dia kena pergi dakwah tak laki dia. Tak laki dia boleh nyana, tak laki lagi sara orang perempuan. Orang perempuan tak ada hak terima saka kalau mak pak dia mati. Itu agama belum ada Islam. Islam hari potong kezaliman itu, kakabat itu. Dia kata bagi orang lelaki habuai daripada apa yang menjadi peninggalan dua ibu bapaknya dan waris-waris hak yang tak ada mahjub dengan dia. Nah, waris-waris hak pasal pak saudara mati kadang-kadang tak ada ni atas boleh makan kata dia. Nah, misalnya tu orang panggil wal aqrabun. Walin nisa, dan bagi orang perempuan nasibun habuai juga mimma tarakal walidani wal aqrabun, supa dengan rijal ya wai. Habuai daripada apa yang jadi peninggalan harta mak pak dia dan waris-waris hak tak ada jadi sengai dengan dia tu. Rijal jata, nisa tina. Supa, ayat-ayat supa sama berat. Dia tak ada kata lirrijali walin nisa'i nasiban, tak ada. Takut jadi capo. Lalu tu buat suku-suku. Jadi nah suku-suku. Ayat baca betul tu. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabi. Ini artinya macam mana? Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Tu senang malah. Adil. Islam lah agama yang paling adil sekali di antara lelaki perempuan. Tidak ada agama lebih adil. Berdoa-berdoa apa tak boleh kak supaya harta kau retina belaka mai dok kau orang tak boleh kak lah tu. Dia panggil kenpai wilbeh tak boleh tadi wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Nah, jadi jadi panklang padi-padi. Kuam padi-padi itulah ke kuam di. Kalau kita buat berdoa
Gapo hak siapa berdoa menyebabkan hancur juga keluarga. Jadi pada-pada orang tahu pada-pada ni siapa? Penjadi dia tahu. Allah lah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah tak ada penjadi dia. Jadi orang tua dia pada-pada ya hak tu jadi pada hak dengan siti dengan apa dia nati tu pada-pada. Maka Allahul Alimul Hakim, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Nah, Allah Taala yang paling bijak daripada segala yang bijak. Lalu tu dia kata lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Puak kafir pun erti tengok Allah Islam moleknya agama dia. Kafir erti, dengar erti ayat ni. Kerana orang Islam masa jahiliah dulu tak ada hak nak makan zakah. Orang tina, orang perempuan tak ada hak zakah. Ada setengah tok umur dia sekat atas. Kalau tok laki mati dia apa kena masuk kubur kali tok laki juga. Satu mazhab daripada mazhab-mazhab agama yang dulu. Kena masuk kubur sekali tok laki, kawan tak nak mati lagi. Kena masuk kubur sekali, tok laki mati dah. Ada siapa situ kezaliman terhadap orang perempuan. Orang zaman dulu belum ada Islam hari. Agama ribu-ribu agama dalam dunia ni. Pegangnya pelat-pelat nyanyi kat orang Tina. Rekahnya orang Tina jadi jera kepada semua masyarakat dalam dunia ni. Malaikat orang Islam. Itu dah jera semua. Kalau kita cek dalam agama semua tu, boleh jadi jera belakang. Nah sebab tu Islam wari suratun nisa. Surah orang Tina. Cara nak akak tarah orang Tina wi kelebihan kepada orang perempuan. Hai orang perempuan, cukuplah tak kena cari dah. Nah, barang-barang lain daripada agama Islam cukup. Tak ada dah. Kamu nak lebih bangga daripada ajaran Islam yang ada satu surah khah kepada orang perempuan. Carilah doktrin ajaran lain hak wak. Nah, kedudukan orang perempuan seperti Allah Taala wak tak ada. Bukan baru dak dah Islam. Ya itu ada gitu. Ya wi hak kepada Siti Hawa kan. Fakula minha makanlah kamu dua-dua. Supaya tak ada makan, tak Hawa makan dua-dua. Ya di mula-mula jadi lagi Islam mengangkat kata orang perempuan bukan baru. Tapi agama jahiliah syaitan ni mari duk pekak. Saya nak temu pada Rasul terakhir ni bukan dia main keadaan. Nah. Allah alhamdulillah. Syukurlah pada Allah. Sujud syukur banyak orang perempuan terhadap agama Allah Taala yang cukup tinggi memberi nilai kepada orang perempuan. Syukur pada Allah Ta'ala yang banyak. Nah, la ilaha illallah. Mimma gapada qalla minhu au kasur. La ilaha illallah. Daripada apa yang merupakan peninggalan itu yang sedikit atau banyak. Mimma qalla minhu au kasur. Sesuatu tu kena gapada kena mari duk kira kedua. Tak boleh nak kira main-main tak boleh. Tak boleh nak main-main. Sebab kata saka mesti nak kira molek-molek. Mimma qalla minhu au kasur. Nah, kedua tu kena itu apa? Kena bagi kedua. Nah. Nasiban mafruḍa itu sebagai satu nasib. Nah, satu nasib, satu habuan yang difardukan oleh Allah. Bukan kata puak mung nak uih lebih-lebih kau kata tidak. Allah Ta'ala bagi sendiri. Saka ni Allah Ta'ala bagilah. Tu email tu juru jalan Allah Ta'ala bagi ya. Nah bapak seorang yang mati tu mati pain tu. Saka serah jalan tu ayat dalam surah An-Nisa lalu dah. Saka. Tu email bagi kena dah tu jaya. Kata kena dah tu email nak nakal pula. Ini berat. Ya, bapak tu serang harta jadi. Kalau anak 5 orang, tah jadi anak 5 orang. Kata isteri, tah jadi isteri. Ya bagi halu dah saka. Kamu kita gitu bagi Allah Taala bagi tu. Tu berat tu dia tak email. Nah, kena bagi kena sesungguh. Nah, ya siapa semua pelita ya boleh bagi lagi. Siapa jarung bagi. Berat. Nah, tapi kalau asal tak boleh siapa situ kena minta maaf belaka. Lepas tu muskilah nak anak yatim. Anak yatim muskilah besar. Batulah dia tidak berhak nak beri maaf kepada kita yang halu atas nama. Nah, itu yang berat sikit. Oleh itu maka beringat benar-benar kena beringat gitu ya.
Ingat, ya ada kaedah ya, fattaqullah mastata'tum. Kamu takut pada Allah sekadar kamu kuasa. Kerana lepas tu maka istighfar pada Allah Taala banyak. Nah, sebab nak halusi pada tu, tak mari bagi menurut hak orang hidup oyak, kita ada dana tak mari tirakau jadi raka kelang kau ana macam mana? Bagi gitu. Hak yang tak oyak nak bagi orang tak mai pun. Nah, dia tak oyak, ada mau susuk, ada mau kelang, tak tahu. Nah, sebab itu maka nama siapa tak mai saya bagi, puak kita serabut juga. Nah, bagilah kita tu. Kita apa dia saka, tapi itu pembahagian Allah dan Rasulnya. Dalam nanti kita minggu depan kena ngaji faraid belakang ni, minggu depan, 2 minggu lagi kita ngaji faraid kita ni. Nah, saya tak bahis sekali ilmu faraid ni. Tak biasa jaga bagi saka dalam hidup kita. Sebab kita dah takut benar-benar seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Marilah kita belajar seterusnya. Sekadar ni minggu ni insya-Allah taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi